Yang berhormat, sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Pengerusi, pertama sekali saya cukup terkilan apabila ada ahli yang berhormat yang menyebutkan Perdana Menteri Malaysia under hostage atau under siege. Bila ada Perdana Menteri yang tak boleh orang nak bincang, yang itu satu bab. Tetapi apabila ada Perdana Menteri yang terbuka, berlapang dada, consultation, ini pun dikatakan under siege. Jadi susah. Kalau tak faham makna consultation, tak faham makna musyawarah, payah nak bincang orang macam ni. Kebanyakan hujah yang saya dengar daripada pihak sebelah sana ialah berlatar belakangkan maklumat dan persepsi mereka terhadap jasa. Kita bincang JCOM, dua perkara yang berbeza dan Tambun tadi dah jelaskan antara perbezaannya. Dan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan telah dengan panjang lebar di samping beberapa orang teman dari sebelah sini tadi, Rompin, Padarengas, Tambun, Kinabatangan dia memang lain daripada yang lain dan Arau yang menjelaskan tentang JCOM. Jadi kita bercakap tentang satu masa dulu, jasa, masa sekarang dan akan datang ialah JCOM. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka, saya minta pasir putih, tengok terjemahan saya, kalau salah tolong betulkan. Bagi mereka yang telah berbuat, pahala dan amal kebajikan untuk mereka. Jadi kita terima kasih kepada semua yang telah berjasa dalam jasa, termasuk 776 orang yang dibuang dengan kejam dan zalim oleh pentadbiran PH. Ya. Menteri, masa tu siapa jadi menteri di sebelah sana? Menteri dia dari parti. Jangan main tuduh. You were in the cabinet. Jangan main tuduh. Masa itu kamu juga dalam kabinet yang buat you were keputusan. in the cabinet. Jangan Have some shame ini. lah. Malulah sikit. Ini orang tak malu kianat ke? Tak malu kianat. Orang yang buat keputusan dalam kabinet sekarang datang memalukan diri sendiri. You are a traitor. Malu kianat. Joker. Okay. Dulu Perdana Menteri lain. Ini Perdana Menteri baru. Sekarang ialah cerita JCOM, ya, cerita JCOM. Baik. Yang Berhormat Menteri, saya nak hadkan 10 minit boleh? 10 minit. Baik. Peruntukan telah dikurangkan. Teruskan Menteri, teruskan. Menteri ni hebat. Peruntukan telah dikurangkan dan ini sudah pun kita luluskan dalam usul yang tadi. Kerangka kerja JCOM pun telah dibincangkan dengan panjang lebar dan saya ucap berbanyak terima kasih kepada teman-teman. Kita telah menyebutkan tentang pendekatan pengupayaan yang telah kita jelaskan. Saya juga telah menyebut tentang kerjasama antara agensi-agensi kementerian daripada waktu saya menggulung di peringkat dasar dahulu lagi. Saya nak sebutkan di sini juga, saya dah sebut secara ringkas semasa penggulungan dasar dulu, bahawa banyak agensi di bawah KKMM ini, dia cuma ada di peringkat kebangsaan dan di peringkat negeri. Contohnya ialah SKMM, MDEC, MINIC, CSM dan FINAS. Tuan Yang Dipertua, Tuan Pengerusi, ada waktunya sebahagian daripada tugasan dan termasuk memberi kesan kepada sebahagian daripada peruntukan yang disediakan itu tidak sempat dibelanjakan pada masa yang ditetapkan bukan kerana ketidakpandaian atau kelemahan pegawai-pegawai yang sedia ada, tetapi mereka memang tak ada foot soldiers di peringkat daerah. Mereka memang tak ada foot soldiers di peringkat daerah. SKMM, MDEC, MINIC, CSM, FINAS boleh buat lebih banyak daripada yang telah mereka laksanakan. Kalau kita boleh mengakar umbikan agensi-agensi ini di peringkat daerah
dan ini antara perkara yang bakal dilakukan oleh JECOM. Unit komunikasi OKU kita tubuhkan sebab kalau kita kira jumlah OKU dalam negara yang berdaftar ialah lebih 500,000. Menteri yang bertanggungjawab ada di depan saya, Titi Wangsa. Kalau mengikut laporan WHO dan ini disahkan oleh DOSM kita, sepatutnya yang didaftarkan itu antara 10 hingga 15% daripada penduduk. Ini masalah komunikasi, bukan masalah kelemahan JKM, ini masalah komunikasi. Dan komunikasi ini di bawah tanggungan saya sebagai Menteri KKMM. Ini antara tugasan untuk JECOM berkomunikasi dengan OKU di peringkat akar umbi, di peringkat daerah. Ini yang kita nak buat. Tapi kalau pembangkang tak setuju, maknanya dia tak naklah kita melipat gandakan komunikasi dengan OKU. Itulah maksud dia. Tuan Pengerusi, saya dengar tadi beberapa orang sahabat pembangkang yang menyebutkan ini bajet COVID-19. Saya terima kasih kepada Padang Rangas yang Berhormat telah Menteri, mencelah sikit bahawa Menteri boleh celah sikit. ini bukan sahaja soal kesihatan. Boleh celah sikit. COVID-19 ialah Menteri, juga soal Menteri sebut semua agensi. Menteri tak sebut digital. Japan. Japan tak boleh buat ke kerja JECOM ni? Menteri sebut semua agensi yang lain. Itu yang saya nak tanya. Tuan Kenapa Yang Japan tak boleh buat? Tuan Pengerusi, Lainas, duduklah Lainas. Tuan Pengerusi, ya. Terima kasih. Tuan Pengerusi, saya nak sebutkan bahawa dia bukan hanya soal kesihatan. Kita semua tahu bahawa soal COVID-19 juga ialah soal mata pencarian, soal pekerjaan, soal memacu ekonomi dan sebagainya. Dan sebab itu kita harus meningkatkan kesiapsediaan kita di peringkat akar umbi lagi. Kita ada Majlis Digital Negara dan Force IR yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Boleh Di situ kita sikit, bercerita Kuala Selangor. soal bagaimana hendak mengakar umbikan. Ini dasar di Putrajaya, Kuala Selangor, dasar yang begitu sikit aja, baik Menteri. di peringkat pusat, tapi nak disampaikan di Menteri. peringkat akar umbi. Ini persoalan dia. Saya Menteri. ada 873 buah pusat internet community yang di bawah MCMC, SKMM. Ini saya tak masuk yang di bawah KPLB dan sebagainya. Daripada jumlah 873 ini, ia seharusnya merangkumi populasi sebanyak 15.4 juta. Tetapi jumlah penyertaan untuk program PIK baru 2.6 juta dan jumlah penggunaan perkhidmatan PIK baru 1.2 juta. Ini bukan salah dan kelemahan pengurus setiap satu 873 PIK itu, dia menguruskannya dengan konten dan sebagainya. Soalnya ialah nak membawa rakyat ke PIK itu memerlukan satu kerja yang berbeza dan itu antara tugas yang kita harus berikan dan mengapa kita harus tubuhkan JECOM ini. Tuan Speaker, Tuan saya Yang minta Dipertua, penjelasan kerana saya Menteri saya bagi menyebutkan- contoh JKM tadi, saya rasa kita perlu rekodkan dalam Hansard bahawa JKM mempunyai unit komunikasi sendiri dan KPWKM mempunyai unit komunikasi mereka sendiri. Sudah ada dua layer. Kenapa sekarang perlu subcontract kepada KKMM? Dan tadi Menteri ada mengatakan bahawa KKMM perlu membantu Menteri KPWKM untuk promote produk mereka dan perkhidmatan mereka. I can tell you, no repackaging can help a bad content. Thank you. Tuan Pengerusi, ini yang bercakap ni bekas Timbalan Menteri. Patutlah kerajaan tu tak lama. Siapa yang khianat? Siapa yang khianat? Malulah sikit. Malulah. Apa jelutung terasa pula ni jelutung. Malulah sikit. Duduklah Minta laluan jelutung. dulu, minta laluan. Duduk. Ahli yang berhormat, bercakap cara yang sopan, please. Cakap cara yang sopan. Speaker, ini kan standard Menteri. Ikut peraturan Dewan lah. Sebagai lawyer malu lawyer, ikut peraturan Dewan. Orang yang tak kenal malu. Baik, duduk. Menteri betul. Teruskan Menteri. Teruskan. Betul. Kami sokong. Inilah standard pintu belakang. Yang berhormat, she was your cabinet colleague lah. She was your cabinet colleague. Have some shame. Tahniah Teruskan, Wakil Menteri, telah teruskan. menyelamatkan kerajaan, Teruskan, menyelamatkan hebat negara tu. ini daripada kehancuran. Tuan Pengerusi, insya-Allah saya berdoa Kerajaan pintu belakang macam Ayat-ayat yang lain tanpa gangguan. Saya minta
Menteri. Selangor. Saya berdoa tak adalah pegawai JKOM yang perangai macam jelutong. Saya berdoa tak ada yang di sebelah sini perangai macam yang berhormat. Pengkhianat. Sila Menteri onkan balik mic. Menteri. Saya sebut tadi. 36-6. Apakah boleh perkataan pengkhianat Kuala Selangor, digunakan di Menteri. parlimen ini? Menteri. Dia menuduh satu orang pengkhianat. Boleh tak boleh? Padahal dia sendiri adalah penyamun tarbus. Menteri. Menteri teruskan Menteri. Ya. Ada Menteri Kuala 2 Selangor. minit sekarang lagi. Terima kasih, Harau Tuan kurang Presiden. siuman lah. Saya Awak sebut- gila. Ya, saya kalau- sebut kalau sebab Menteri. kita We harus were former cabinet members, Menteri. kita kena Kalau saya boleh, kalau saya Saya minta Arau dan Jelutong hentikan Arau Jelutong minta hentikan komunikasi ini. Mungkin kita perlukan JKOM. Baik. Menteri Kuala Sila, Selangor. Menteri. Terima kasih. Kuala Selangor, kalau Terima kasih, diizinkan. Tuan Pengerusi. Just 30 Saya second. sebutkan, saya Pegawai sebutkan 30 second from me. Selesaikan sebab masalah kita ni. bercerita soal the whole Menteri, of kalau ada government, keberanian, tolong berikan. the whole of government. Hanya 30 saat. Jadi kita tak kiralah kita Hanya 30 saat, Menteri. membantu antara Whatever you call it, jasa ke JKOM ke, for as long as it's not the deep state that you keep saying in the... Al-Alim Hormat Menteri, saya minta Menteri rumuskan kerana saya tak boleh benarkan perkara seperti ini berlaku. Sila minta Menteri rumuskan. Kita baru membuktikan mengapa kita harus ada JKOM, Tuan Pengerusi. Sebagai kesimpulannya, saya rasa kita harus reset dengan izin, reset pemikiran kita. Pertama, bukan tujuan kita hari ini dan bukan tujuan saya untuk menyelesaikan semua perbezaan pendapat dan tindakan termasuk dengan pucung dan sebagainya. Memang ada perbezaan. Baik, tak kira, saya tahulah saya sebut JKOM ke apa kan, ini semua akan ada perbezaan. Kedua, hakikatnya ialah ini bukan jasa dan ini adalah JKOM. Ya. Yang ketiga, untuk JKOM kita harus mempunyai pandangan sarwa yang baru, kita harus realistik, rasional dan matang, termasuk dalam menangani perbezaan pendapat antara kita. Dan yang keempat, untuk kita membangunkan pemikiran baru tentang kepentingan dan keperluan sebenar dasar digital negara dan mengapa kita harus menubuhkan JKOM ini. Tuan Yang di-Pertua, saya tamat di sini saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bagi diputuskan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 669 bagi maksud bekalan B47